Tidak dapat dinafikan sebelum ni bumi lagi bersih, lagi bagus berbanding dengan sekarang akibat daripada perubahan manusia. Semakin lama bumi semakin teruk. Rakusan manusia sanggup buat apa saja sehingga kan mereka memusnahkan flora dan juga fauna yang betul-betul sangat berharga. Kalau korang nak tahu, sehingga kini banyak spesies haiwan yang sebelum ni banyak tetapi sekarang telah pun pupus. So, untuk video kali ini aku nak share dekat korang 5 haiwan yang telah pun pupus dengan cara yang tidak masuk akal. Yang kelima adalah Tecopa Pupfish. Ikan ini bersaiz kecil yang biasanya ditemui di kawasan yang kecil di California yang berhampiran dengan kawasan kolam air panas. Kalau korang nak tahu, ikan ini mempunyai satu kebolehan di mana ikan ini boleh tinggal di kawasan yang sangat-sangat panas. Kita semua tahu yang ikan tak boleh tinggal di kawasan yang mempunyai suhu air yang begitu panas. Tapi ikan kecil ini boleh. Kalau tak ada sumber air panas ataupun kolam air panas, ikan ini akan mati. Sebabkan daripada itu, kolam air panas dengan ikan ni saling bergantung antara satu sama lain. Pada 1960-an, kerajaan California telah pun memajukan kawasan ataupun kolam air panas ni menjadikan sebagai bilik air panas oleh golongan elit. Kalau korang tak tahu siapa itu golongan elit, biasanya golongan elit ni berpangkat tinggi ataupun mereka mempunyai duit dalam tangan mereka yang begitu banyak. So, disebabkan daripada itu, mereka dipanggil sebagai golongan elit. So, boleh dikatakan berpunca daripada golongan elit ni, ikan ini telah pun pupus. Ketika kolam air panas ni telah pun di-upgrade ataupun mereka tengah buat kolam air panas ni dengan begitu bagus kan untuk jadikan kolam air panas sebagai bilik air panas kan mereka perlu upgrade kolam tersebut kan. So, mereka gali kolam tersebut untuk jadikan kolam tu lagi besar. Dan mereka buat macam tu, ikan-ikan yang ada dalam tu ia berpecah ataupun ada satu longkang yang menuju kepada sungai. Kalau korang tengok gambar ni pun korang boleh tahu bahawa ikan ini bersaiz kecil. So, dia tak boleh lawan arus yang datang daripada kolam tersebut. So, ia menyebabkan ikan-ikan yang ada dalam kolam tersebut terus pergi ke sungai. Ikan ini terus menuju ke sungai. So, kalau korang nak tahu, sungai pada ketika itu memang sangat-sangat kotor and then suhu sungai tersebut memang sangat-sangat berbeza daripada kolam air panas. Jadi aku cakap tadi kan, ikan dengan kolam air panas ni dia bergantung antara satu sama lain. So, kalau tak ada antara satu ni akan pupus. Dalam kes ni, pupusnya adalah ikan tu. So, disebabkan daripada tak ada cuaca ataupun sumber air panas, ikan ini telah pun pupus. Okey, korang nampak tak gambar ni? Okey, gambar ni bukannya burung dodo ataupun penguin. Ia dikenali sebagai burung great owl. Burung ini boleh dikategorikan sebagai penguin kecil yang boleh dijumpai di Atlantik Utara. Walaupun aku kata burung ini bukan macam penguin, tetapi burung ini boleh dikategorikan sebagai penguin. Sebab aku cakap macam tu adalah burung ini tak boleh terbang and then dia bertelur di atas tanah. And then lagi satu, kalau korang nak tahu, burung ini biasanya tinggal di kawasan pulau yang betul-betul tak ada sesiapa yang mengancam dia. Kalau korang nak tahu, burung owl ni dia memang tak ada pemangsa. Kiranya tak ada siapa yang attack dia. So, apa lagi kan, manusia ataupun pemburu, mereka pergi tembak haiwan ini untuk mendapatkan daging itu dengan secara mudah. Pada abad ke-19, haiwan ini nak hampir pupus. Tetapi manusia nak cuba selamatkan haiwan ini. Tetapi ia sudah terlambat. Haiwan ini telah pun pupus dari bumi ini. Lagi satu benda yang aku rasa betul-betul tak faham dekat manusia ni adalah, ada sekali tu kan, ada pelaut lalu dekat kawasan pulau ni. So, time mereka lalu dekat kawasan pulau ni, mereka terjumpa burung ni. So, apa yang mereka buat adalah, mereka terasa takut sebab mereka ingat benda ataupun burung tu adalah jelmaan ahli sihir. So, apa yang mereka buat adalah, mereka pukul burung tersebut dengan betul-betul hancur. Disebabkan daripada itu, burung ini telah pun pupus dari bumi ini. Ketiga adalah harimau Tasmania. Aku rasa korang pernah jumpa kot haiwan ini dekat Google ke, dekat YouTube ke, dekat mana-mana pun kan. Haiwan ni boleh dikategorikan memang sangat-sangat famous. Harimau Tasmania ataupun nama saintifiknya adalah Thylacine yang mempunyai perasaan ingin tahu yang betul-betul kuat yang berasal dari Tasmania, Australia. Macam korang tengok dekat gambar ni kan, haiwan ini memang sangat-sangat pelik dari segi dia punya luaran fizikal dia. Dan kalau korang nak tahu, harimau ini boleh dikategorikan sebagai anjing campur dengan kangaroo. Sebab aku cakap macam ni kan, harimau ni akan membesarkan anak dia dari kantong perut dia. Juga macam kangaroo yang membesarkan anak dia dalam poket dia tu. And then lagi satu guys, kalau korang nak tahu, haiwan ini merupakan haiwan yang betul-betul sangat aneh yang pernah wujud dalam dunia ni. Thylacine jantan ini kan, dia mempunyai kantung untuk mengekalkan testis dia dalam keadaan yang betul-betul panas. Okey, untuk senang faham lah kan, harimau ini mempunyai satu poket kecil untuk mengekalkan dia punya testis dalam keadaan yang panas. Aku tak tahu sebab apalah dia buat macam tu. Sebab kan semua orang dah start memburu, apalagi haiwan ini nak hampir pupus pada tahun 1920-an. And kalau korang nak tahu, hanya seekor saja jantan Thylacine yang tinggal pada waktu itu yang bernama Benjamin. Seorang penjaga zoo terlupa membuka tempat tidur Benjamin ketika dia nak pulang dekat rumah. Ini menyebabkan haiwan yang bernama Benjamin itu telah pun mati beku.
Yang kedua adalah Cordoba Fighting Dog. Sebelum aku kenal pasal anjing Cordoba ni, aku ingat anjing yang paling ganas dekat dunia ni adalah Pitbull. Tapi aku silap sebab anjing Cordoba ni dekat nak 10 ataupun 15 kali ganda lagi ganas daripada Pitbull. Korang nak tahu anjing ni tidak mempunyai simpati ataupun rasa sakit ataupun rasa kesian terhadap haiwan lain. Seriously guys, anjing ni memang sangat-sangat kejam. So kalau korang tanya dekat aku, dah tahu benda ataupun anjing ni memang ganas, kenapa orang biarkan macam tu? Kenapa orang tak tangkap macam tu? Okay, kalau korang tanya macam tu dekat aku just nak bagi tahu dekat korang, manusia ni dia memang tak ada rasa simpati dekat haiwan lain. Sebabnya adalah pada hujung abad ke-19 dekat Argentina ni, mereka ambil anjing ni dan dijadikan sebagai pertaruhan ataupun mereka akan laga-lagakan haiwan ini semata-mata untuk mendapatkan duit. Untuk senang fahamkan, korang tahu tak yang orang laga-lagakan ayam and then siapa yang menang tu mereka dapat duit. So mereka jadikan ayam tu, mereka gantikan ayam tu dengan anjing. Anjing Cordoba ni dia sanggup serang apa saja. So disebabkan daripada tu, ramai masyarakat dekat Argentina dia mula rasa menghargai haiwan tersebut. Apalagi kan mereka dah mula menghargai haiwan tersebut, so mereka melaga-lagakan haiwan tersebut. Satu tahap tu kan, masyarakat dekat Argentina ni mereka rasa macam betul-betul tak selamat dengan anjing ni sebab mereka takut anjing ni attack mereka. So kalau korang tanya dekat aku macam mana haiwan ni boleh pupus, so, apa yang masyarakat Argentina buat adalah kan mereka macam melakukan satu pertarungan kan. So dalam pertarungan tu apa yang mereka buat adalah mereka masukkan satu anjing Cordoba, dua anjing biasa. So disebabkan daripada tu anjing Cordoba ni mati. Mereka buat macam tu je lah untuk mengurangkan populasi ataupun mengurangkan anjing ni sampai pupus. Finally anjing ni telah pun pupus pada hujung abad ke-20 di Argentina. Haiwan pertama dalam senarai ini adalah Stephen Highland Wren. So kalau korang tengok burung ni kan, dia dikategorikan sebagai burung. So kalau korang tengok burung ni, ia sama macam kiwi. Aku tak pasti sama ke tak, tapi macam sama je. Burung ni kan memang sangat-sangat famous di seluruh dunia, and then burung ini terbunuh akibat satu makhluk. Teka makhluk apa yang suka makan burung. And then lagi satu, kalau korang nak tahu, sebelum burung ini pupus, ia boleh dijumpai di satu pulau saja. So pulaunya adalah Stephen Island Wren. Aku tak tahu nak kata apalah. Seriously, sebab burung ini pupus akibat seekor kucing yang bernama Mr. Tables. Kalau korang nak tahu, kucing ini bunuh burung ni semata-mata untuk saja-saja. Tak ada apa-apa, dia tak makan, dia tak buang ke, dia tak buat apa pun. Dia just bunuh dia untuk saja-saja je. Mr. Tables ataupun kucing ini kan, dia membunuh seluruh populasi ataupun seluruh burung ini sampai pupus. Lagi satu guys, kalau korang nak tahu, burung ini ditemui pada tahun itu juga, and then pada tahun itu juga burung ini pupus. Seperti mana yang aku cakap sebelum ni kan, punca burung ini telah pun pupus disebabkan oleh seekor kucing yang bernama Tables. Okey, paling kesian adalah burung itu baru first time ataupun baru tahun pertama ditemui oleh saintis, and then pada tahun itu juga burung itu pupus. Antara 5 haiwan yang aku cakap tadi itu kan, haiwan mana yang korang rasa memang pupus akibat yang tidak masuk akal? Bagi personal diri aku rasa yang first kali bagi aku memang sangat-sangat pelik, iaitu Stephen Highland Wren. Bagi aku burung tu kan memang sangat-sangat kesian gila lah, sebab seekor kucing yang makan satu populasi burung sampai pupus. Bagi aku memang rasa pelik gila lah, seriously. Apa pula pendapat korang tentang 5 haiwan yang aku cakap tadi? Jangan lupa komen dekat bawah, bagi tahu pendapat korang. Korang nak tahu 4 haiwan yang dianggap sebagai pupus tetapi dijumpai balik. Kalau korang nak tahu lebih lanjut berkaitan tu, jangan lupa korang tekan link yang aku letakkan dekat sini ataupun dekat sini. And then jangan lupa korang tengok lebih banyak video informasi dalam channel ini, aku akan linkkan dekat sini. That's only guys, jumpa lagi di video akan datang. Jangan lupa like, subscribe and share. That's only guys, adios my friend.